Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila Syafiqah binti Muhammad Zaki. Nama matrik saya ialah H22A0461. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 8 orang, iaitu Nur Suhaila binti Anwar, Farah Nazira binti Muhammad Fadli, Farah Wahidah binti Omar, Nur Nabila Syafiqah binti Muhammad Zaki, Almarida binti Abdul, Nur Amanda Nabila binti Aziz, Nur Syashabila binti Abdul Kasim, dan yang terakhir Husna Syakira binti Muhammad Noor. Kami dari kumpulan 4 daripada kumpulan kuliah E1T2. Hari ini kami akan membentangkan kajian kes 2. Pengenalan, perakawanan boleh diiktirafkan sebagai proses merekodkan transaksi kewangan yang berkaitan dengan perniagaan. Proses perakawanan termasuk meringkaskan, menganalisis dan melaporkan transaksi ini kepada agensi pengurusan, pengawas selia dan entiti kutipan cukai. Penyata kewangan yang digunakan dalam perakawanan adalah ringkasan ringkas transaksi kewangan sepanjang tempoh perakawanan, meringkaskan operasi syarikat, kedudukan kewangan dan aliran tunai. Perakawanan adalah salah satu fungsi utama hampir mana-mana perniagaan. Ia mungkin dikendalikan oleh pemegang buku atau akaunten di firma kecil atau oleh jabatan kewangan yang besar dengan berpuluh-puluh pekerja di syarikat yang lebih besar. Laporan yang dihasilkan oleh pelbagai aliran perakawanan seperti perakawanan kos dan perakawanan pengurusan amat berharga dalam membantu pengurusan membuat keputusan perniagaan yang termaklum. Penyata kewangan yang meringkaskan operasi, kedudukan kewangan dan aliran tunai syarikat besar dalam tempoh tertentu adalah laporan ringkas dan disatukan berdasarkan beribu-ribu transaksi kewangan individu. Larasan yang telah berlaku dan mempunyai kesan ke atas aset, equity, liability atau hasil masa lalu, sekarang atau masa depan. Ini merupakan soalan untuk kajian kes 2. Catatan jurnal adalah untuk merekod transaksi perniagaan dalam sistem perakawanan bagi sesebuah organisasi. Catatan jurnal ini mengandungi kaedah yang telah digunakan selama berabad-abad untuk menyimpan rekod kewangan. Catatan jurnal mempunyai beberapa komponen, iaitu tarikh transaksi, nama akaun yang terlibat dan nombor akaun yang berkaitan, dan juga jumlah yang akan dikreditkan dan didebitkan. Catatan menunjukkan ledger akaun dari Book of Mr. Noor. Terdapat 14 akaun yang telah dicatatkan, antaranya ialah cash account, capital account, purchase account. Selain itu, terdapat juga akaun lain seperti purchase return account, car account, DAR account, sale account dan sale return account. Terdapat juga akaun lain seperti furniture account, drawing account, loan account, salary account. Dan akhir sekali, akaun yang telah tercatat juga dikenali sebagai stationery account dan juga interest account. Untuk imbangan duga, kita boleh lihat terdapat dua bahagian, iaitu bahagian debit dan bahagian kredit. Bahagian kredit dimulai dengan capital, iaitu sebanyak RM80,000, car RM6,000, interest RM4,000, loan RM12,000, sales RM40,000 dan return purchases RM2,000. Dan untuk bahagian debit pula bermula dengan purchase RM42,000, cash RM65,000, dash RM10,000, furniture RM15,000, drawings RM3,000, salaries RM5,000, stationery RM1,000, return sales RM3,000. Jumlah kedua-dua debit dan kredit ialah RM144,000. Sales debit RM40,000, sales return RM -3,000, net sales sama dengan RM37,000 di akaun kredit. Cost of goods sold opening stock RM0 di bahagian debit, purchase RM42,000,
Purchase return negatif, RM negatif 2,000, di account kredit 40,000. Gross loss sama dengan negatif 3,000 di bahagian kredit. Expenses, salaries, RM 5,000 di bahagian debit. Stationery, RM 1,000 sama dengan 60,000 di bahagian kredit. Revenue, interest received, RM 4,000 di bahagian kredit. Net loss sama dengan negatif 5,000 di bahagian kredit. Kunci kira-kira merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Maklumat yang terkandung dalam kunci kira-kira ialah nama perniagaan, tajuk kunci kira-kira, nilai aset dan nilai liability serta butiran dan nilai ekuiti pemilik. Maksud yang diberikan dapat diringkaskan bahawa kunci kira-kira merupakan salah satu laporan penyata kewangan yang menunjukkan kedudukan kewangan syarikat dari segi jumlah aset dan hutang. Contohnya, penyata kira-kira syarikat Noh dapat dilihat dengan aset tetap yang dimilikinya, iaitu perabot sebanyak RM15,000, aset semasa syarikatnya sebanyak RM75,000 melalui hasil tunai dan barang pembelian dash, manakala liability tetap dan semasa yang dimiliki syarikat ini sebanyak RM18,000 hasil pembelian KEL dan pinjaman syarikat. Keadaan ini membuatkan modal dan perabot ditambah menjadi sebanyak RM72,000 untuk modal kerja syarikat ini. Liability seterusnya dimodalkan duit tunai RM80,000 menyebabkan kerugian bersih kurang RM5,000 dan lukisan kurang sebanyak RM3,000 menjadikan kunci kira-kira syarikat ini sebanyak RM72,000. Penyata untung dan rugi juga dipanggil penyata pendapatan, iaitu penyata kewangan yang meringkaskan pendapatan, perbelanjaan dan perbelanjaan yang ditanggung dalam tempoh masa tertentu. Rekod ini memberikan maklumat tentang keupayaan syarikat untuk menjana keuntungan dengan meningkatkan jualan, mengurangkan kos atau kedua-duanya. Penyata pendapatan ialah penyata untung dan rugi, penyata operasi, penyata keputusan kewangan dan penyata pendapatan dan perbelanjaan. Penyata aliran tunai, penyata pendapatan adalah salah satu daripada 3 penyata kewangan yang dikeluarkan setiap suku tahun dan tahunan oleh semua syarikat dagangan awam. Ia selalunya merupakan penyata kewangan yang paling biasa dalam rancangan perniagaan kerana ia menunjukkan berapa banyak keuntungan atau kerugian yang telah dibuat oleh syarikat. Penyata aliran tunai menunjukkan gambaran tentang apa yang dimiliki dan berhutang oleh syarikat pada masa tertentu. Ini kerana perekanan akruan membolehkan syarikat mengiktiraf pendapatan dan perbelanjaan sebelum tunai bertukar tangan. Penyata pendapatan boleh dibuat dalam 2 cara, iaitu kaedah tunai dan kaedah akruan. Kaedah tunai dikenali sebagai kaedah perekanan tunai, iaitu digunakan apabila wang tunai masuk atau keluar dari kedai. Ini adalah kaedah yang sangat mudah kerana mengambil kira tunai yang diterima atau dibayar. Kaedah ini biasa digunakan oleh perniagaan kecil dan orang yang ingin menguruskan kewangan peribadi mereka. Penyata untung rugi sangat penting untuk syarikat membuat keputusan selepas mempertimbangkan semua kos yang berkaitan. Gambaran yang jelas sama ada perniagaan syarikat akan membawa untung atau rugi. Oleh itu, syarikat boleh mengambil tindakan pembetulan jika perlu. Kunci kira-kira ialah dokumen yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah syarikat. Maklumat yang terkandung dalam kunci kira-kira ialah nama syarikat, tajuk kunci kira-kira, pendedahan dan nilai aset, pendedahan dan nilai liability, dan pendedahan dan nilai equity. Tujuan kunci kira-kira adalah untuk mengetahui kedudukan kewangan sesebuah syarikat seperti jumlah aset, liability dan equity bagi sesuatu tempoh perakaunan. Dalam perakaunan kewangan, kunci kira-kira ialah ringkasan bagi kewangan individu atau organisasi sama ada ia adalah milikan tunggal, rakan kongsi perniagaan, perbadanan, perusahaan swasta atau organisasi lain seperti kerajaan atau organisasi bukan keuntungan. Apapun yang terjadi, aset, liability dan equity disenaraikan pada masa tertentu seperti akhir tahun. Kunci kira-kira sering digambarkan sebagai gambar kedudukan kewangan syarikat. Satu lagi cara untuk melihat persamaan perakaunan ialah jumlah aset sama dengan liability dan equity.
Melihat persamaan dengan cara ini, kita dapat melihat bagaimana aset dibiayai, iaitu sama ada meminjam atau menggunakan wang pemilik yang dikenali sebagai equity. Kunci kira-kira biasanya menunjukkan aset dalam satu bahagian dan liability serta nilai bersih di bahagian lain dengan kedua-dua bahagian seimbang. Perniagaan tunai sahaja boleh mengukur keuntungannya dengan mengeluarkan semua baki bank dan wang tunai di tangan pada akhir tempoh. Walau bagaimanapun, banyak syarikat tidak membayar segera, menginventori barangan dan memperoleh bangunan peralatan. Dalam arti kata lain, walaupun syarikat mempunyai aset dan ingin menukarnya kepada tunai, mereka tidak boleh menukarnya dengan segera kerana tunai pada akhir tahun setiap tempoh fiskal. Kesimpulannya, perakaunan memberi manfaat kepada perniagaan kerana ia membantu dalam penilaian prestasi syarikat, membantu firma menjadi patuh berkanun, membantu dalam pembangunan matlamat korporat dan membantu dalam pengurusan dan pemantauan aliran tunai. Perakaunan adalah satu keperluan untuk menjalankan perniagaan dengan jayanya dalam aktiviti perniagaan harian, kerana ia boleh membantu dalam pertumbuhan masa depan syarikat.